Hi, welcome to the new year 2023. Yeah, it's been so long time since the last video like you. Wow, that was so long, okay? Okay, Happy New Year for everyone. Okay, ni dah 2023. Saya rasa bersyukur lah tahun ni saya masih hidup. Alhamdulillah, Tuhan masih bagi nyawa dengan saya, okay? Baiklah, hari ini seperti yang korang dah baca dekat title, kita hari ni akan bahas tentang anime Jepun, iaitu Mob Psycho 100. Kalau dalam bahasa Jepun saya tak pastilah, walaupun saya seorang penggemar anime dan saya bukannya nak membahas anime ni secara jalan cerita, tapi saya nak mengkopik apa yang Mob Psycho ceritakan, tawarkan, apa yang mereka valuekan dalam cerita tersebut. Saya bagi sedikit gambaran untuk korang yang belum tengok lagi anime ni. Mob Psycho 100 menceritakan tentang budak bernama Shigeo Kageyama, ataupun dalam anime tu mereka panggil Mob. Budak ni dia adalah seorang, dalam bahasa anime dia tu Esper lah. Esper ni adalah seorang yang boleh menggunakan kuasa psychic. Maksudnya dia boleh buat barang tu terbang, letakkan dengan dia punya power tentu. Dia daripada budak memang dah kuat macam tu lah. Dia ada kuasa dia macam tu. Dia ada seorang adik nama dia Ritsu. Dan masa umur masih budak 5 tahun, 7 tahun macam tu, dia berjumpa dengan seorang, orang panggil macam counselling lah. Nama dia Reigen Arataka. Anime ni so far dah ada 3 season. All good, semua worth untuk watch. Kalau nak tengok, tak tahulah korang tengok daripada mana, tapi so far I feel this series was so good. Saya nak cerita sekarang adalah apa yang saya dah dapat sejak tengok lebih dari 3 season ni, okay? Saya sedar bahagian ni bila saya dah habiskan 3 season. Baiklah, kita tahu semenjak daripada tahun 2020 ni, kes budak-budak mungkin remaja seumuran dengan saya dah ada masalah mental lah. Maksudnya mungkin ada pasal depression, anxiety, schizophrenia, bipolar and so on. Korang boleh tengok apa masalah-masalah mental yang ada. Okay, saya tak pasti apa yang mangaka dia buat, apa yang dia fikir masa buat manga ni. Cuma dia dapat menggambarkan bagaimana budak yang masih, intinya sebab Mob Psycho ataupun Shigeo Kageyama ni adalah seorang budak remaja yang seumuran mungkin 15, 16 tahun. Dia ada, seperti saya kata tadi, dia adalah seorang Esper. Dan kalau korang tengok daripada season 1, dia adalah seorang budak yang poker face tau. Dia tak ada reaction. Jenis yang pendam dia punya kuasa, sebab dia rasa yang kuasa dia tu tak boleh orang lain tahu, ataupun kalau orang lain tahu dia tak nak, apa orang panggil ni, dieksploitasi kan dia punya power dia sebagai seorang Esper. Saya akan bahaskan sedikit daripada alur cerita dia. So bagi korang yang mungkin belum tengok anime ni secara full, ataupun korang yang belum tengok season 3, saya mungkin sarankan korang tengok dulu. Okay, lepas dah habis tengok baru boleh balik sini, supaya korang mungkin boleh faham. Dan masa tu habis cuti tahun baru, cuti kan. Mob Psycho ataupun Shigeo Kageyama ni pun dia kelas yang diacak-acakkan lah. Maksudnya dia takkan kelas dengan dia lagi, dia akan tukar kelas ini macam tu, tukar kelas. Mob Psycho ataupun Shigeo Kageyama ni rasa dia ada chance untuk satu kelas dengan seorang budak perempuan popular kat sekolah mereka, iaitu Subomi. So macam happy, tapi at the same time mereka kata Subomi ada murid ni akan pindah sekolah. Dia akan pindah sekolah ke sekolah lain. Kan Subomi ni adalah seorang pelajar yang cantik, seorang idol sekolah lah orang kata. Pindah tu ramai lah orang nak macam menyatakan perasaan lah. Mana tahu dapat, orang kata orang panggil fufu macam tu, boleh berkapal lah orang kata macam tu. Semua orang yang suka dengan dia tu memang confess lah orang kata. Daripada mereka tu di reject lah, sebab Subomi pun, sebab ini komedi, so orang kata Subomi tengah cipta rekod paling banyak reject orang. Shigeo Kageyama adalah seorang yang budak innocent yang tak ada fikir masalah apa, cuma dia ada crush dengan Subomi.
So dia fikir rasa macam dia nak tanya kawan-kawan dia macam Mizato, Ritsu, kawan-kawan dia semua. Dia tanya macam mana nak dapat hati si Tsubomi ni. Kemudian masa tu dia tanya dengan guru dia iaitu Regen. Dia tanya dengan kawan dia Teru. Dia tanya macam mana kita nak confess, macam mana kita nak dapatkan hati seorang wanita macam tu. Dapat tips daripada Regen. Dia pergi ke kedai bunga. Dan Teru kata kalau awak kena accept pun okey lah, awak boleh lah. Tapi kalau kena reject, tak apa, banyak lagi perempuan. Simple kan macam tu. Kageyama pun ikutlah tips Teru, iaitu ambil bunga macam tu kan. Kemudian malam tu telefon si Tsubomi untuk ada urusan penting nak cerita lepas sekolah esok harinya. Kemudian seperti biasa Teru, si Shige Kageyama pun dia pergi beli bunga. Dan dia rasa macam everyone support dia untuk berjumpa dengan Tsubomi. Dia tengah perjalanan on the way lah, si Shige Kageyama ni nampak seekor kucing yang nak lintas jalan. Tapi kan kalau dekat beberapa negara tu rasa macam kucing hitam adalah kucing yang membawa kemalangan. Jadinya dia selamatkan kucing tu daripada kenalangan kereta. Kemudian ada seorang lagi budak yang dia tengah main game. Dia nak lintas jalan. Lepas tu kereta yang nak langgar tu dia tak sedar lah. Jadinya si Shige Kageyama ni pun, sebab dia adalah seorang yang nak menjadi manusia biasa, jadi dia tolak budak tu supaya tak kena langgar. Dan Shigeo yang kena langgar. Dia dah mula pengsan. Orang pun panik. Sebab ni accident tau, kemalangan tu. Jadinya orang cuba call ambulance. Tapi masa tu internet ataupun jaringan telefon semua macam tak elok. Semua jadi kacau bilau. Benda all chaos things do. Dan Shigeo bangun dalam keadaan orang panggil ni macam dia tak ada nama tau. Tapi kalau setiap kali mob tu muncul, dia akan macam ada simbol tanda tanya. Dia ada simbol tanda tanya. Si Shige Kageyama tu bukan diri dia tau. Dia ada alter ego dia. Ada alter ego. Dan dia berlawan lah. Dia masa tu tengah nak jumpa Tsubomi je. Dia nak confess. Dia dalam perjalanan, kalau korang tengok, dia lawan Teru, dia lawan Ritsu, dia lawan orang-orang Sume, dia lawan bos Sume, dia lawan Sho, dia lawan Reigen, dia lawan Serizawa, dia lawan banyak. Tentu saya malas nak cerita semua. Dekat sini adalah bila Shigeo dalam badan dia, pemikiran dalam badan dia tau. Kenapa? Bila korang tengok mob atau Shigeo dan mod tanda tanya ni, dia saling macam macam ada konflik antara mereka berdua. Yang tanda tanya ni, dia kata selama ni Shigeo dah tahan banyak emosi. Dia dah tahan banyak emosi, banyak kekuatan dia. Dan masa inilah masa di mana dia boleh lepaskan semualah. Dia boleh lepaskan semua apa yang dia pendam selama ni tentu. Masa tu dia bertanya lah, si Shigeo yang budak baik ni, dia tanya dengan yang mob tanda tanya tu. Dia tanya kenapa boleh aktif balik lah mod ni. Sebab apa? Dia kata masa tengah kena langgar tu, dia punya visi yang paling besar dalam diri dia adalah nak berjumpa dengan Tsubomi. Jadinya mod ni wujud kerana panggil ni macam emosi yang meluak-luak lah panggil macam tu. Baik, kita tahu Mob Psycho ataupun Shige Kageyama telah menahan kuasa dia terlalu banyak sampai dia sanggup tak mengeluarkan emosi sedikit pun. Saya rasa mungkin banyak tahu konsep masalah mental ni biasanya dipanggil sebagai depression, ataupun saya tak tahu apa masalah mental yang lain, apa nama dia. Tapi intinya budak ni dia dah tahan banyak benda, dan sekali dilepaskan, itulah yang jadi. Seperti korang tengok dalam episod tu, saya rasa mangaka tengah ceritakan bagaimana macam mana seorang budak boleh pendam banyak benda, dan mereka boleh tutup benda tu seperti tak ada apa-apa yang berlaku tau. Mob atau Shigeo telah menahan kuasa dia yang sebesar tu dengan alasan dia dah pegang konsep daripada guru dia, Reigen.
yang dia tak boleh gunakan kuasa dia tu secara gamblang, secara sembarangan tentu. Jadi bergejolak dalam diri dia. Diri dia tak boleh accept diri dia. Macam dia tak boleh accept kenapa dia jadi macam ni, kenapa dia jadi seorang yang budak, tak boleh buat apa-apa, dia tak ada keunggulan, yang dia ada cumalah menjadi seorang Esper. Dan dia sendiri tak nak gunakan kuasa Esper dia tu sebagai apa, macam cheat atau hack the life tentu. Dia tak nak jadi macam tu. Dan imagine di saat mob psycho ataupun Shigeo ni dah masuk ke mod tanda tanya tu, apa ada masalah dengan diri dia yang satu lagi, iaitu mob tanda tanya tu lah. Dia macam bergejolak dengan diri dia. Dia tak boleh apa, macam apa, dia ni better lagi lah, dia ni better jadi diri saya tentu. Sini yang saya cerita ni, budak ni masalah mental dia sama macam budak-budak sekarang tu. Budak-budak remaja tak tahulah. Saya tahu banyak yang mungkin seumuran dengan saya tengah mengalami masalah mental, depression, anxiety semua. Mereka tengah risau tentang masa depan mereka. Mereka tengah risau tentang masalah percintaan mungkin lah. Macam tu lah seorang Shigeo Kageyama tu. Dia mempunyai apa, masalah yang sama. Bezanya dia ada power. Kalau dia ada power macam tu, dia boleh merosakkan sekitar dia. Sama juga macam budak-budak ataupun remaja sekarang yang tengah ada masalah mental. Mereka sebenarnya membluak-bluak, cuma tak dapat diekspreskan. Dan apa terjadi kalau mereka tak dapat luahkan sesuatu? Ya, saya tak nak sebut benda tu. Saya pasti bahawa anime ni sebenarnya telah menggambarkan dengan jelas macam mana sebenarnya budak apa yang ada masalah mental, tapi dikemas dengan cerita ni fiction. Dan cukuplah saya rasa anime ni cukup bagi gambaran yang budak-budak sekarang macam mana mereka ada masalah mental. Mereka tak dapat bagi tahu dengan siapa-siapa. Kalau mereka bagi tahu pun mereka tak nak, ada orang tak nak dengar. Mereka bagi tahu pun bagi alasan yang sama. Macam tu memang boring lah menjadi seorang manusia yang tak dapat curahan hati lah, orang kata. Curhat kata. So macam penulisan dia sangat genius. Saya tak pasti mangaka dia terfikir nak buat macam ni. Tapi saya rasa anime ni sangat tergambar jelas macam mana generasi muda sekarang mempunyai masalah mental yang tak dapat dijelaskan. Mereka ada jalan pemikiran yang tak ada siapa tahu. Cuma itu yang berlaku secara ironinya, secara teruknya berlaku pada masa sekarang. Baiklah, sampai di akhir pembahasan kita tentang masalah mental dan anime Mob Psycho. So jangan lupa, ya, saya rasa banyak orang dah tahu dah benda tu. So kita tukar sikit, okay? So baiklah, sayonara minasan. Jangan lupa Genki.